Ada. Are you okay? Okay. Ya ke, nampak macam tak okay macam ni? Macam ada apa-apa nak share dengan saya? Dulu saya ingat lepas ikut hipotetik, kita semua adalah satu keluarga. Rupanya saya cuma hamba abdi berbayar. Selepas lebih 12 jam shift, kaki saya macam dah tak sejak bumi. Tapi bila saya lambat sikit, saya ditengking macam binatang depan pesakit. Mereka tak nampak doktor, mereka nampak kuli yang boleh dicaci sesuka hati. Bila badan saya akhirnya mengalah, bila saya hampir mati di ward tu, MO tak peduli, nak MC pun tak boleh. Ward tak cukup orang, mereka kata nyawa pesakit penting, tapi nyawa saya tak ada nilai. Tak kisah apa yang jadi ni, apa yang dia buat gitu. Puan, saya rasa sangat tak adil. Saya rasa ditekan daripada atas. Orang bawah khianati saya. Saya cuma suruh dia buat kerja dia sahaja. Tetapi ini bukan lima terus balik. Saya yang cover active plan dia. Ini tak adil. Puan, macam mana? Kalau kata saya tak cover, siapa yang nak menjaga pesakit semua? Kemudian minggu depan siswa sampai dekat meja saya. Saya rasa sistem ni memang yang dengan orang yang salah. Tak apalah, nanti kita siasat bersama. Jadi kita nak atasi masalah ini, kan? Kami serahkan jiwa dan raga kami kepada pesakit. Tapi siapa yang akan bantu kami? Saksikan webinar umum memasyarakatkan kesihatan rakyat bertajuk Doktor Muda Dibuli, Reality versus Rhetoric Pada 12 Jun 2026, jam 2.45 petang di Facebook Live Fakulti Perubatan. Jangan lepaskan peluang menyertai kuis interaktif kerana Hadiah wang tunai e-wallet menanti anda. jumpa anda di sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua penonton Facebook Live, Facebook Berbagi Fakulti Perubatan UKM. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana kesudian kepada para penonton untuk menonton webinar umum Diam Tak Diam dah sampai siri keempat bagi tahun 2026. Tema kita masih sama iaitu program memasyarakatkan kesihatan rakyat. Cuma berkenaan rakyat, ya, isu kesihatan rakyat yang ingin kita kupas dan kita lihat pada petang ini lebih dekat dari sektor kesihatan. Tajuk webinar kita pada petang ini ialah isu Doktor Muda Dibuli di antara realiti dan retorik. Saya Dr. Amir bin Muhammad Rawi, pelajar perubatan pasca siswazah daripada Jabatan Perubatan Kesihatan Awam UKM akan menjadi moderator anda pada petang ini. Sebelum kita mulakan kita punya program, terdapat beberapa pesanan yang ingin saya sampaikan kepada para penonton. Sebarang soalan yang ingin diajukan, tuan-tuan dan puan-puan para penonton boleh ajukan di bahagian komen di bawah. Ada soalan yang akan kita soal dan jawab secara live. Manakala jawapan soalan-soalan yang kita tidak dapat jawab tu, kita akan jawab secara bertulis. Dan tambahan lagi, kami mohon kepada semua penonton untuk like dan share FB kami ini, Facebook Fakulti Perubatan, dan berikan sedikit engagement. Mungkin dengan engagement tuan-tuan dan puan-puan ini menjadi asbab lebih ramai yang mendapat manfaat kepada semua. Atas sebagai bentuk penghargaan yang ingin kami berikan kepada para penonton pada petang ini berpeluang untuk memenangi Touch and Go e-wallet punya kredit sehingga RM300. Orang yang pertama mendapat RM150, yang kedua RM100 dan yang ketiga RM50, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana nak dapat benda ni? Ialah dengan tunggu sehingga di akhir program, kita akan ada kuis yang soalannya insya-Allah kita kasih mudah-mudah sahaja. Jadi siapa yang dapat jawab yang tepat dan pantas, insya-Allah rezekinya tidak salah alamat, boleh gunakan kredit tersebut untuk balik kampung. Mungkin besok
Dan akhir sekali saya ingin bagi tahu kepada semua penonton, jangan lupa untuk imbas QR code di akhir program, kerana dengan imbas kod tersebut dan mengisi borang maklum balas, tuan-tuan dan puan-puan layak menerima e-sijil, manakala bagi warga-warga UKM kalian akan dapat mata urus bakat. Baik, berbalik kepada isu kita sebut sebentar tadi berkenaan doktor muda dibuli. Saya yakin para penonton yang pada petang ini, mungkin di antara kita, saya yakin semua pernah muda. Tetapi mungkin di antara kita pernah dibuli, pernah melihat buli itu berlaku di depan mata, ataupun paling kurang kita pernah lihat dan melalui media sosial berkenaan buli ini. Dan buli ini secara amnya memang melibatkan doktor muda. Jadi perkara ini adalah perkara yang sangat berat dan isu ini perlu dikupaskan dengan lebih lanjut. Dengan itu saya memperkenalkan panel atau penceramah pada petang ini, iaitu Profesor Dr. Rosnah binti Ismail, pakar perubatan kesihatan pekerjaan dari Jabatan Perubatan Kesihatan Awam UKM, untuk mengulas lebih lanjut berkenaan isu ini. Tanpa membuang masa, saya dengan ini menyemput Yang Berbahagia Prof untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar dan juga penonton webinar dari Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. So, tajuk saya pada hari ini adalah Doktor Muda Dibuli, Reality versus Rhetoric. Sebelum saya bercerita lanjut mengupas isu ini, saya perlu buat disclaimer. Disclaimer saya yang pertama adalah ini adalah berdasarkan pendapat individu saya sebagai seorang pakar perubatan kesihatan awam dan juga profesor kesihatan pekerjaan, dan ianya tidak mewakili point of view dari Fakulti Perubatan ataupun Fakulti Perubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Disclaimer yang kedua adalah contoh yang diberi adalah tidak ada kena-mengena antara subjek yang hidup ataupun mati. Kalau kebetulannya sama ataupun memang pernah terdengar, itu adalah kebetulan sahaja. So, kalau dan ketiganya adalah kalau ada perselisihan pendapat, so boleh PM saya tepi ataupun boleh mengajukan soalan ke dalam WhatsApp, ke dalam teks tersebut dalam dan kita akan jawablah secara live nanti. Seterusnya, saya minta siapa yang dah masuk ni dia kena dengar daripada awal sampai akhir. Sebab perkara ini perlu diperjelaskan, sebab saya tak nak dengar, saya tak nak peserta dengar bahawa ada sekerat-sekerat jalan kan. Dia ada perkara yang ada ketikanya doktor muda dibuli, buli itu jelas, tetapi ada ketikanya doktor muda ni jadi pembuli. So jangan fikir doktor muda ni terlepas daripada tanggungjawab dia dengan melabelkan semua perkara itu adalah buli. Jadi saya mohon semua pendengar faham, sebab tujuan saya hari ini adalah untuk menyampaikan ilmu, untuk memastikan bahawa buli itu berlaku ataupun tidak. Gitu. Jadi kita mulakan dahulu. So kalau sebut buli di tempat kerja, dia adalah memang biasa berlaku. Dia bukannya di fasiliti kesihatan. Dia berlaku di mana-mana sahaja bidang pekerjaan di dunia ini, termasuklah di Malaysia. Dia berlaku juga di pentadbiran contohnya, dan juga dia berlaku di pasar raya, berlaku juga di spa, pusat-pusat spa contohnya. Dan kalau kita tengok baru-baru ni dia ada komen pasal buli di spa tertentu, dan nampaknya memang dia adalah kejadian yang mudah berlaku di mana-mana. Dan di negara maju, mereka buat kajian menunjukkan bahawa berjuta-juta rakyat mereka direportkan mengalami buli. Dan dikatakan bahawa berdasarkan kajian kalau kita tengok ni, sekejap saya kena kutip sini pula. Buli itu dia punya pelakunya adalah kebanyakannya among bosses, dan juga berlaku di kalangan pekerja. Dan ada sedikit yang berlaku daripada bottom. Dia berani buli orang atas. Itu tak ramailah, 14%. Dan juga Malaysia tidak terkecuali kalau kita lihat, inilah laporan-laporan akhbar yang dikatakan bahawa doktor muda dibuli sebab dia katakan persekitaran yang toksik.
Dan ni juga dikatakan KKM terutamanya pantau kes buli ni lah ya. Dan kita juga dapati bahawa ada kematian di kalangan doktor dicuba disiasat untuk mengaitkan bahawa adakah isu buli yang menyebabkan kematian doktor ini berlaku. So ini adalah satu tindakan yang bagus sebab agensi terutamanya KKM telah mengenal pasti bahawa mungkin ada unsur buli ataupun psychosocial hazard yang lain yang mendorong doktor ini mengambil tindakan yang drastik sebegini. Ya. Alright. So ni kalau di South Australia menunjukkan bahawa buli ini berlaku di kalangan junior doctors. 22% yang mengatakan dia report ada buli berlaku dalam tempoh 12 bulan. Dan 73% mengatakan dia mengalami pengalaman buli, dibuli. How about di Malaysia? Di Malaysia data lebih kurang almost 10 tahun yang lepas mengatakan bahawa buli itu wujud dan dikatakan pelakunya adalah kebanyakan medical officer. Medical officer, nurses dan supporting staff pun ada, konsultan dan specialist. Dan dia juga berlaku di kalangan house officer sendiri. Okey, so soalannya, benarkah doktor muda dibuli? So inilah dakwaan-dakwaannya, doktor muda dibuli. So MMA pun menyebut bahawa 30% doktor dibuli dan juga ada siasatan pasukan khas untuk menyiasat kematian doktor pelatih. Dan juga yang baru-baru ni pun ada doktor pelatih yang dijumpai mati di asrama yang cuba dikaitkan dengan sama ada buli itu wujud ataupun tidak, ataupun disebabkan oleh buli itu yang menyebabkan doktor ini mengambil tindakan drastik begini. Okay. Dan bukan sahaja buli ini diperhatikan oleh dalaman, malahan orang luar pun perhatikan juga. Ini terutamanya pihak politician dan selalunya dia perhati sebab dia ada ahli keluarganya yang bekerja sebagai doktor perubatan dan dia mengalami bahawa dia membuat kesimpulan bahawa doktor ini menderita disebabkan oleh waktu kerja tidak berperi kemanusiaan. Menurut beliau, waktu kerja yang tidak berperi kemanusiaan ini adalah dalam bentuk buli. Buli di kalangan doktor muda terutamanya lah. So, apakah itu buli? Buli ini adalah salah satu violence, keganasan tempat kerja. Dan kalau mengikut garis panduan yang baru, definisi yang baru, dia adalah jenis yang ketiga iaitu di kalangan pekerja, worker on worker. Dan buli ini kalau kita lihat dia adalah satu proses. Dia bukannya tingkah laku yang kadang-kala kadang-kadang berlaku. Tidak. Dia sebenarnya adalah satu proses yang sentiasa ada. Yang kadang-kadang ada orang dah boleh anggap dah dia jadi satu culture. Dan such culture you dah boleh masuk dah dalam department tu, you tahu dah. Tahu dah department ni bully. Sampai kita boleh labelkan begitu. Pergi kat department lain kita rasa, okey, di department ni rasa selamat sedikit. So, dia sebenarnya adalah proses, bukannya kadang-kadang berlaku. Dan karakter dia kalau kita tengok karakter dia ni, so dia ada tiga. Pertama adalah power imbalance. Power imbalance ni kadang-kadang disebabkan oleh kedudukan hierarki. So orang yang ada power, so dia akan bully orang yang di bawahnya. Dan juga ada kalanya dia misuse of power. Antara mangsa dan juga antara dengan pelaku. Contoh, kalau yang terbaru ni kalau kita lihat, doktor muda berpakat bersama-sama dengan doktor muda lain melalui social media dan menjadikan social media tu sebagai weaponized group supaya dan dia target to certain doctors yang menyebabkan adalah perkara buruk yang berlaku. Dan dia sebenarnya jadi keyboard warrior lah. Dalam kes ini adalah dia merupakan kuasa beramai-ramai. Dia berjemaah ni kritik doktor ni Berjemaah kritik doktor ni. Itu jadi misuse of power. Sebab doktor yang dikritik itu tak ada masa nak buka Facebook, tak ada masa nak cari geng-geng dia untuk bersama-sama kritik orang lain kan. Sebab dia busy menyelamatkan nyawa. Jadi ini pun dalam bentuk bully juga. Ingat tu doktor muda ini adalah dalam bentuk bully. Dan karakteristik yang kedua adalah tindakan itu berulang-ulang. Tingkah laku yang negatif itu berulang-ulang dan selalunya mangsa itu tak mahu pun benda itu berlaku. Dan dia boleh menyebabkan harmful effect ataupun harmful action. Yang ketiga adalah pelaku itu mempunyai intention yang jelas, niat yang jelas untuk memalukan, untuk merendahkan
untuk menidakkan ataupun untuk melukakan hati ataupun menyebabkan kesan yang buruk seperti psychological harm contoh, ataupun menyebabkan trauma, ataupun menyebabkan prestasi, menyebabkan imej terjejas. So ada 3 benda ni baru kita boleh katakan ianya adalah bully. Okay. Dan kalau ikut sejarah terdahulu, bully ini selalunya Lone Rangers berbanding dengan beramai-ramai. Tapi ada department yang begitu juga yang bulinya seorang. Tetapi oleh kerana dia satu tim, so kalau satu bully tu, satu pelaku tu membuli, yang lain tu rasa macam macam kena berjemaah pula. Rasa macam ketinggalan zaman pula, tak ikut sama membuli doktor muda ni kan. Jadi sekarang ni dia jadi nature begitu kan. Ada orang kata rasa tertinggal. Jadi dia nak bersama-sama lah. Okey, dan sebagaimana kita katakan tadi, dia adalah higher rank rather than same rank ataupun co-workers. Okey. Buat pengetahuan semua, bully dari kacamata perundangan baru-baru ini telah dinobatkan sebagai kes jenayah. Bully adalah kes jenayah. So, ni telah dimasukkan seksyen tambahan Seksyen tambahan untuk pindaan Kanun Kesiasaan Akta 2025 di Seksyen 507B sampai G menerangkan bully itu adalah jenayah. So di mana? Apa maksudnya ni? Kalaulah ada orang mengadu, membuat laporan polis, maka polis buka kertas siasatan. So suka tak suka dia akan jadi kes jenayah. Mahukah kita? So just because of rasa tidak sabar ataupun salah label ataupun kita membuatkan tindakan yang tertentu yang orang lain boleh labelkan sebagai ini adalah bully dan dia menjadi kes jenayah yang sudah tentunya lah akan memburukkan imej kita sendiri pada masa akan datang. So yang ni nanti tuan-tuan dan puan-puan bolehlah kita lihat kepada rujuklah lawyer masing-masing untuk menerangkanlah nanti ataupun kita pergi jemput lawyer lain untuk terangkan benda ini kemudian hari nanti. Okey. Di bawah akta kesihatan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, so bully ini jelas. Dia adalah sebenarnya salah satu elemen di mana tanggungjawab majikan untuk memastikan pekerja mereka tu di sini pekerja itu adalah dilindungi daripada segi keselamatan dan kesihatan yang berkaitan dengan kerja beliau. Dan juga tugas employer untuk memastikan bahawa persekitaran kerja itu sepatutnya bersesuaian dengan fisiologi dan juga psychological needs pekerja tersebut. Dan kalau kita lihat seterusnya di bawah Seksyen 15.2, so dia ada sebut lagi di situ peranan employer yang harus mengadakan ruang kerja yang selamat. Dan juga untuk membuat polisi satunya, dan selalunya bila ada polisi maka akan ada aktiviti yang menjawab polisi tersebut kan. Selalunya bila ada baca polisi kita dah tahu dah akan ada certain program yang menunjukkan bahawa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja itu telah terjamin. Okey. Dan kita lihat juga tengok tu. Pekerja tidak terlepas Pekerja juga ada peranannya di mana to take care reasonable. Tengok tu di bawah Seksyen 24.1 tu bahagian A itu dia kena take reasonable care for the safety and health of himself and other person who may be affected by his acts. Bayangkan kalau acts kita tu membuli, so itulah kita boleh kena jatuh salah di bawah akta ini. Okey. Dan seterusnya kita lihat bahawa Ministry of Health bagus dia telah menjalankan dia telah melancarkan garis panduan untuk curb workplace bullying. Jadi nampaknya dah ada polisi dan dah ada garis panduan untuk pastikan bahawa bully itu tidak berlaku. Ini adalah bentuk-bentuk verbal bully di healthcare. Contoh adalah public dehumanization. So kita merendah-rendahkan the status intelligent ataupun kepakarannya tu. Ataupun kita mungkin bagi bad name calling, contoh bodoh, bitch ataupun anjing ataupun worthless. Jangan terperanjat, benda ni berlaku, bodoh betul kau ni, gitu. Bodoh betul kau ni. Yang bahalul sangat ni kenapa? Itu antara contoh. Ni contoh. Jangan terperanjat, dia berlaku. Dan yang terbaru sekarang ni digital bully.
Sama ada WhatsApp group, ada juga dia orang digital bully melalui Facebook, Instagram, yang di mana dia tag ataupun bila dia tag orang tu, dan dia ada mass humiliation. Ini berlaku. Ini generasi muda yang memang teknologi di hujung jari, dia memang sukalah guna cara begini. Dan dia juga melakukan cyber mocking. Cyber mocking sampaikan dia mungkin tak bagi nama kan. Dia mungkin setakat bagi nama Dr. Dino ataupun Dr. Strawberry. Yang menyebabkan doktor tersebut terasa walaupun dia ni tak kerja dah ataupun tengah cuti ataupun duduk kat rumah, tapi dia terasa dengan perkataan begitu sebab benda tu macam familiar je. Dia cakap pasal aku ke kan. Tu adalah bully. Dan ada kalanya kita merendahkan kompetensi. Kompetensi yang menyebabkan doktor yang mendengar tu, targeted doktor tu yang mendengar, dia rasa macam alamak bodohnya aku ni, ini benda pun tak tahu dia rasa macam alamak tak boleh perform lah. Dah 3 bulan kat sini dah nak habis dah. Pun masih lagi tak boleh nak perform. Aduh, dia rasa macam, dan dia distress sebab macam mana jadi doktor yang bagus ni, kalau benda ni pun simple pun tak boleh buat. Gitu kan. Cara doktor ni, doktor senior yang teguh ini menyebabkan doktor muda ni rasa macam alamak tak cukup kompetensi. Ada satu perkataan yang ni memang selalu digunakan during my time. Yang Dr. Dino akan kata, during my time, I begini dan begitu. Kenapa you tak boleh buat begini? Contoh. Yang ni contohnya, we work 48 hours without complaining. You manja sangat. Gitu. Itu pun consider bully. Sebab kita undermine dia punya kompetensi yang mungkin tak tahan kerja 48 jam berbanding yang kita dahulu. Dan during my time ni, bukan setakat di tempat kerja. Even kita meja makan dengan anak-anak pun, contoh macam saya ada anak remaja ni, kita pun akan cakap during my time sampai anak kata okay, dah bodoh. That is your time, not our time. Okay. So during my time perkataan ni walaupun nampak macam so common, tetapi berhati-hati untuk doktor senior bahawa it can be bentuk bully. Okay. Dan juga ada kalanya yang kita persistent hypercriticism. Kalau doktor muda ni buat kerja, dia kata kau ni dah kenapa buat macam ni macam tu Kau patient ni boleh mati dia buat macam ni, padahal mungkin yang dia buat tu standard tu betul Tinggal lagi doktor tu tak jumpa protokol yang terbaru mungkin kan, dan dia mengatakan salah. Ataupun dia bagi soalan yang sangat sukar menyebabkan doktor muda ni tak dapat untuk menjawab sebab tak sampai lagi level kompetensi dia tu. Dan doktor senior ni bagi dengan harapan bahawa dia boleh orang kata merendahkan the intelligence level tu kan, dan nak menunjukkan bahawa kau ni taklah kompeten sangat. Aku bagi dekat medical student je pun tunjuk full physical examination je pun kau tak boleh nak buat. Macamlah bagus sangat kau ni tunjuk kat medical student pun kau tak boleh. Contoh itu adalah bentuk bully. Ada kalanya bully tu berlaku dalam bentuk ugutan. Ni selalu yang kita dengar, I will fail your logbook ataupun I won't sign your logbook. Tapi kita kena lihat dulu konteksnya bagaimana. Kalau sign logbook tu, kalau kita tak nak sign logbook tu sebagai superior, sebagai kita adalah doktor senior ataupun kita adalah yang menjaga doktor muda ini, kita tak nak sign disebabkan sebab itu adalah punishment. Contoh dia memang jenis malas. Dia memang kita tengok dia tak buat kerja pun, orang lain bersungguh-sungguh buat kerja, dia relax je. Dia riding je orang lain, dia setakat tengok je. Oh macam tu. So memanglah takkan dapat sign logbook kan. Kalau lah ada logbook, perlukan dia melakukan sendiri di bawah supervision. Dan melakukan sendiri di bawah supervision itu untuk langkah pertama, mungkin yang seterusnya dia perlu lakukan untuk sharpen the skill. Bukan maksudnya dia buat sekali je, udahlah kan, buat sekali je sepanjang 2 tahun posting tu udahlah. So mungkin tak cukup kan. Kalau sebagai senior, tak cukup nak tengok doktor junior tu begitu kan. Jadi dia kritik. Dia cakap lah, kalau you tak buat begini, I tak sign your logbook. Ada doktor senior yang bagus, dia akan bagi, okay, I bagi you kerja begini. Dia jadi macam bagi assignment pula dekat pelajar universiti pula. Padahal dia jadi doktor ni kan. Dia dah title doktor. Kalau tak panggil doktor kan marah. Tapi perangai bukan perangai macam doktor. Itu yang jadi senior ni rasa macam, macam mana nak ajar ni supaya dia jadi safe doctor in future. Sebab itulah ada konsep ugutan tu. Tapi ni kita akan tengok akhirnya nanti konsep ugutan itu dia tidak akan jadi bully kalau kita dah terangkan kepada doktor muda ini bahawa kalau you tak cukup this kind of KPI, maka buku you tak boleh di-sign. Itu cerita lain lah. Itu daripada segi konten dia berbeza. Ada kalanya yang berlakunya coercion to silence. Contoh, kalau lah memang terang-terang doktor senior ni buat salah, dia ugut ni.
Kalau kau mengadu pasal aku akan pastikan kau tak boleh buat master di mana-mana. So dapat segi situ tu adalah bully. Sebab kita dah mengatakan ugutan untuk halang dia daripada progress further. Jadi better. Dan seterusnya kalau kita tengok ada yang berlaku sarcasm dan personal attacks. Contoh macam ni, personal and bias insults. Kenapa slow sangat kau ni? Biar awak pun jalan laju. Ni nama binatang ni kan, yang doktor muda tu terkebil-kebil, biar awak ke aku ni. Dia pula fikir biar awak ke aku ni kan. So mak dia tak pernah pun panggil dia begitu kan. Mak dia selalu cakap, boy, come here my sweet boy. Tiba-tiba datang ke hospital, dikatakan biar awak. Agak-agaknya dia boleh terima tak? Tak boleh sebab itu dah jadi insult untuk dia. Kau nak suruh pasien ni mampus ke? Dia katalah tersilap buat kerja kan. Kau nak suruh pasien ni mampus ke? Daripada dia mampus, baik kau yang mampus. Ada yang senior doktor yang bercakap begitu kan. Dan doktor ni akan rasa macam dia attack aku ni kan. So itu boleh jadi itu adalah bentuk bully. Ada lagi perkataan ini mungkinlah doktor senior ni dah bosan dah ajar kan. Dah ajar, dah elok, dah ajar, dah berapa kali ajar. Dia pun manusia ni pun ada limit dia juga. Tapi once dia keluarkan perkataan gini, apa pasal lah aku ni bodoh sangat. Aku mengajar beruk lagi bagus lah. Tu contoh. So, itu pun dalam bentuk bully. Okey. Ini perkataan F word ni. Ramai yang menggunakan perkataan F word ni, terutama doktor senior lelaki kepada doktor muda wanita. Fuck you. So, you bayangkan, doktor wanita ni itulah first time dengar fuck you. Kadang-kadang pun tak faham fuck you tu apa. Dia akan jadi insults. Itu adalah bully. Dan seterusnya ada juga yang digunakan isolation. Dia katalah, dia cakap dengan doktor lain ataupun staf lain, jangan tolong dia. Biar dia seorang buat. Biar dia tahu macam mana susahnya aku buat. Biar dia lemas. Biarlah dia rasa susah tu. Yang ni pun bentuk bully. Berhati-hati. Bully itu adalah jelas. Okey, ni bentuk non-verbal bully. Ni adalah ni selalunya di kalangan houseman lah. Di kalangan houseman yang dah senior sikit, mungkin dianugerahkan amanah dan tanggungjawab untuk buat roster. Oleh kerana dia tak geng dengan houseman yang lagi satu tu, doktor muda yang lagi satu tu, dia buatlah start roster yang mengarut lah. Back to back on calls, weekend night, public holidays. Tapi geng-geng dia bagi comel, cun je. Ada yang begitu So ini adalah non-verbal bully. Ataupun ada juga bosses yang dia tak bagi cuti pun. Ataupun memang hari holiday yang valid. Tapi dipanggil bekerja. Saya faham doktor bahawa ada doktor kita ke hospital ni dia memang rajin buat kerja. Kalau ada tu settle lah masalah. Kita tak payah nak pening-pening. Kalau on call bersama dengan dia tu aman hidup kita. Kita bertidur dengan cukupnya. Kalau ada dia ni selesai masalah. 10 pesakit yang datang pun settle. Dia tak akan kacau kita contoh. Tetapi kita tidak boleh panggil doktor yang kita suka tu, yang doktor yang perfect tu, doktor yang rajin kerja tu, kita tak boleh panggil dia datang balik kerja just because pada hari dia bercuti, just because of dia, kita tak yakin doktor yang sedia ada tak boleh buat kerja sebagaimana kita nak. Sebab tu dah jadi performance punishment. Performance punishment Sebab itulah ada orang yang dia tak nak tunjuk dia rajin, tak nak tunjuk dia pandai sebab dia rasa dirinya dibuli. Kadang-kadang dia tak cakap. Sebab orang Malaysia ni dia jarang bercakap benda-benda macam ni. Tapi bila dia rasa sendiri. So doktor, kalau lah staff cukup dekat ward, maka yang tu biarlah ni. Sebab ada pernah berlaku di mana ada doktor medical officer, dia kalau bercuti je, dia kena balik Sabah Sarawak. Sebab kalau dia duduk kat Semenanjung, sekejap lagi bos tanya, Kak Ana, saya kat sini bos. Datang sekarang. Jadi kalau dia kat Sabah Sarawak, tak boleh nak datang kan. Gamaknya lah. Ada satu ketika dahulu yang dia duduk dekat rumah memang bercuti. Bos hantar ambulan ni bawa balik hospital. Sampai rasa macam rumah kat hospital tu, hospital tu dah jadi rumah kedua dah. Pernah berlaku begitu. Okey, ada kalanya yang professional isolation ni silent treatment lah. Dia buat bodoh je kan. So pelaku ni dia buat tak tahu je, doktor ni dia tak nak ajar, tak nak buat apa kan. Ataupun doktor ni cakap sesuatu, doktor muda cakap sesuatu, dia tak nak acknowledge pun the clinical input. Contoh itu adalah non-verbal bully. Dan juga ada kalanya saja je kita tak bagi information kan. Sebab nak bagi doktor yang kita tak suka tu kena marah. Dalam hati baguslah tu.
kena marah kan. Ada yang begitu. Okey. Ni pun berlaku juga, ada yang suka membaling peralatan. Baling skapel pun ada. Saya tak tulis kat situ kan, tapi ada baling skapel di Dewan Bedah contoh. Belum lagi baling bedsheet pesakit pun ada juga kan. Yang baling daripada atas ke bawah pun ada. Baling stans pun ada. Ada yang baling atas lantai mungkin nak merendahkan martabat doktor mangsa ni supaya dia tunduk dan ambil macam tu kan. Contoh. So dia pun itu adalah non-verbal bully. Dan juga mungkin ada dismissive gesture. Contoh muka doktor sini ni dah ada subtitle. Dia rasa tak suka dia mata dia tu up rolling eyeball kan. Ataupun tengok muka dia tu macam tahu dah tak suka kan. Ataupun dia menunjukkan bahawa ada subtitle. Orang tahu yang dia tak suka kan. Ataupun dia buat heavy sign. Even heavy sign pun dismissive gesture. Doktor, berhati-hati doktor. You sedang buat non-verbal bully. Ada kalanya academic career sabotage. Maksudnya mungkin doktor muda ni dah buat dah lamba panca perfect. Dia dah buat dah di bawah supervision. Lepas tu dia dah boleh buat sendiri kan. Pun kita tak nak sign. Itu adalah bentuk bully. Okay, kita bagi contoh ni. Ini saya ambil daripada Facebook ni. Zoref Riam ni. Sebab saya tak kena cari yang cerita yang dah publish dalam Facebook yang tak bersalah lah kan. Dia tak kena kepada sesiapa. Okay, Zoref Riam, saya ambil dia punya case dalam Facebook ni. Ini adalah contoh suasana di ward. Contoh. Ward. Kalau kita lihat, yang saya tanda ni, yang nampak highlighted ni, kau ingat dia tengah santai dekat tepi pantai ke? Kau tak nampak ke pesakit tengah distress? So, bully ataupun tidak? Kena fikirkan bersama-sama. Sedang kita tengok doktor tu macam buffering, dia tengah uploading apa benda lah ni. Nina, kau ni doktor ke? Ke kau pasu bunga kat tepi katil tu? Pesakit tengah septic shock. Dia nak sebut benda tu, tapi dia ada bagi ayat-ayat bunga-bunga kan. Kau ni pasu bunga tu pun. Ada orang akan fikir incivility ataupun ni bully. Kadang-kadang incivility dengan bully ni tidak jelas kan. Dan kita tengok lagi. Start fluid resuscitation dah 1 liter. Jalan laju. Jangan titis macam bagi minum baby. Kita heran kenapa pula ada ayat ujung tu jangan bagi minum baby. Okay. Fatin ambil darah sekarang. Label betul-betul jangan buat aku naik darah lagi. So macam jadi warning lah kan. So kena tengok tu dalam konteks begini. Sebab kalau ikut sekarang ni punya ni, dia mungkin generasi sekarang ni dia akan kata bila kena jerit macam tu, itu adalah maki, itu adalah bully. Okay. So ni kalau kita tengok lagi, ni. Oksigen 88, kan? Dia sebutlah patient ni tercungak-cungak begini. Oksigen dah start ke belum so dia bagi arahan, ni adalah target 88 hingga ke 92. Bukan kau nak penuhkan dia dengan oksigen. Dan ada lagi, Fatin, kau tengah buat apa tu? Kau tengah buat pembedaan plastik ke dekat tangan makcik ni? Kenapa lama sangat? Fatin ni try nak ambil darah ABG sebenarnya, tetapi dia mungkin lambat, dia mungkin tak ada skill tersebut, maka dia kena dijerkah begitu. Dan kita tengok pula, dia sebenarnya dia mengajar. Dia tengok tangan pesakit, dia ajar aku dah buat island test. Sebenarnya dia mengajar tu kan. Dia mengajar. Tapi cara dia mengajar tu, kau cucuk suka hati macam main dad. Macam tu dia ada ayat bunga-bunga kat tepi tu. Dan dia ajar, okay, pastikan collateral dulu sebelum buat ABG, bukan main cucuk-cucuk kosong. Dan pegang tangan dia, jangan menggigil macam kau tengah interview dengan bakal mentua. Begitu Dia ada ayat-ayat kat tepi tu lah, kat hujung-hujungnya tu So dan dia sebut pasal tekan kuat. Sebab itu sebenarnya arahan standard clinical advice yang this houseman kena buat. Kalau bengkak, dia akan suruh Fatin ni explain sendiri kepada pesakit. Okey, tu yang kalau yang tanda highlight yang terbaru ni adalah dia mengajar sebenarnya. Ini artery bukan vena. Dia mengajar, ada unsur mengajar. So dia marah tadi, lepas tu ada yang dia mengajar. Okey, tu dia mengajar. Okey. So ni akhirnya dia pun tegur lagi ni. Dah buat round bangkai, dia pun bacalah nota. Lepas tu dia baling. Dia baling file. Dia baling file atas meja muka depan muka Nina. Nak tegur sebenarnya tulisan tu tak boleh nak dibaca. Macam cacing kerawit tengah sawan katanya kan. Jadi tak boleh nak baca, pelan tu jadi marah lah kan. Tapi caranya tu sebab dia
baling file. Dan itulah dia bagi ugutan bahawa dia nak nota yang lebih bagus. Kalau tak comel, tak boleh pergi makan tengah hari. Okay. So, berdasarkan senario tadi, so dia ada mixture of karakteristik, mixture of scenario. Bully ke kurang adab? Bully atau kurang adab? Payah kita nak tentukan ni kan, bully dengan kurang adab ni. Sebab dia mungkin boleh jadi grey area yang kita susah nak pisahkan. So, kalau kita lihat, ni saya ambil snapshot. So, ada perkara yang kita lihat yang saya sanda kuning tu semua. So, nampak macam tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. So this pengadu ini dia menulis ini menunjukkan bahawa dia tidak faham kenapa doktor pakar ini menyuruh itu dan ini yang menyebabkan dia labelkan ini sebagai menyusahkan dia dan dia kata ini sebagai dalam bentuk fenomena bully. Okay, so pulang balik kepada audiens sekalian bahawa adakah ini bully ataupun incivility. Alright. So, incivility ni adalah, inilah dia punya karakteristik dia kan. Ada kalanya cara kita express tu. Cara kita express pendapat itu ataupun nak express emotion kita pun. Kadang-kadang kita ni, kadang-kadang cakap facts tu kurang. Kita lebih berbalutkan perkataan tu dengan emotion pun payah juga. Sebab dia akan jadi incivility. Sebab bila start ada emotion, kita dah start jadi kurang adab. Sebab fikiran kita ni, dia lebih laju kan. Perkataan yang keluar daripada mulut ni lebih laju pada apa yang kita boleh fikirkan. So ni adalah bentuk incivility. Incivility can lead to bullying, itu yang pastinya. So ada kalanya this one boleh jadi incivility juga, padahal kita rasa tak adalah perkataan yang tak best Contoh baru belajar ke? Contoh baru belajar ke? Lah itu pun tak tahu ke kan? Dia bila dapat idea, memandai-mandai dia bagi idea begini, contoh. Bila katalah houseman ni berjaya buat salah satu prosedur, dia sajalah nak share story dekat medical officer ke. Jadi kau boleh belagak. Tu pun incivility Sebab bila orang yang dengar tu, sebab dia nak share cerita, tapi dia dapat respon begitu. Pun pening juga, lama terdiam lah. Oh, tak payah share lah kot So ada perkataan yang simple je. Bila orang tu duk cerita sesuatu, dia sebutlah ada mocking ataupun perkataan boleh ke tu kan. Tengok pada konteks dengan kontennya, mungkin dia jadi incivility So dan seterusnya lah Okay. So fenomena sekarang ni, kenapa doktor muda terasa bagaikan dibuli? Bully tu jelas tapi ada doktor muda yang kadang-kadang tentu yang tidak dirasakan bully, tetapi dia terasa dibuli So, first kali kena faham ini adalah on the job tough training. So, ada orang kata, nak jadi doktor tu sukar, tetapi jangan justify workload yang ada dengan persikatan nada ni sebagai on the job tough training. Saya senaraikan dulu on the job tough training tu apanya. So, first kali adalah the service first. The service first. Bila kita pilih untuk menjadi doktor perubatan ini, memang kita terdedah kepada hidup dan matiku adalah untuk pesakitku. Itu memang begitu. Kalau ambil contoh paling senang lah. Contoh kita buat pediatric posting. Kita jaga anak orang elok-elok, kita kontrol sawan dia, kita kontrol demam dia dengan bagi ubat demam, kita jaga fluid dia. Kalau dia cerit bedek, kita jaga dia elok-elok. Anak kita kat rumah, kita tak sempat pun nak titipkan ubat demam. Padahal anak kat rumah ni pun demam juga ni. Kita tak sempat nak titipkan ubat demam. Sebab panggilan kerja kita ni, sebab kita telefonlah pengasuh tak apalah, you carilah kod dalam peta ais mana-mana ada ubat tu, kita gunakanlah dahulu. Nanti kalau sempatkan saya hantar. Kadang-kadang kita tak sempat pun nak hantar. Sebab nak bergerak keluar daripada hospital tu pun masalah. Parking pun mungkin tak ada kan untuk ni. Kalau dah keluar sekali kan, kena berebut dengan orang lain pula Dan mungkin rumah tu jauh. Jadi kita rasa macam tak boleh nak sacrifice. Kebetulan kita pula on call. Ni bibik ni call ni. Anak demam bu. Ya. Dia kata, cuba cari dulu ubat Sampai macam tu sekali Saya tak adalah kata ni baik Tetapi sebab itulah kena ada preparedness di situ. Jadi kalau nak tahu dah kita bertugas di hospital sebagai doktor perubatan, kat rumah ni pun kena standby sesuatu dulu. Dan kita fikirkan apa yang boleh berlaku. So kalau berlaku je, kita dah boleh fokuskan pada kerja kita ni pada hari yang sepatutnya kita bekerja Dan semasa
contoh housemanship training ini adalah fasa transition. Fasa transition daripada textbook, daripada bermain-main dengan mannequin to real patient care. So, di fasa inilah sebenarnya untuk doktor-doktor muda ini mengambil segala ilmu, menyerap segala skill yang sepatutnya yang mereka dapat supaya mereka ini boleh bertugas dan menjadi doktor yang selamat yang menyelamatkan orang. Ini penting sebab semasa di medical school you tidak dapat tu the skill, kemahiran yang sebenar tu. Mungkin you lihat video dan mungkin semasa clinical posting selama 3 tahun itu you tak jumpa pun, you tidak dibenarkan pun untuk membuat prosedur-prosedur tertentu. Terutama kalau luar negara, magic lah kalau you boleh buat prosedur tertentu di patient, betul tak? Kebanyakan negara dia tak ada, dia gunakanlah mannequin. So mannequin dengan manusia ni berbeza. So nak tak nak memang kena ada this transition phase. Dan sebagai doktor muda ini dia perlukan ada soul. Dia perlu ada soul untuk bekerja sebagai doktor perubatan. Doktor yang menyelamatkan nyawa. Ingat senang dapat title doktor ni. Dan bila ada perkataan title doktor ini, so you are ready to serve to the community. You ready to serve to the person yang memerlukan. Dan ada kalanya kalau kita lihat, kebanyakan yang menjadi doktor ni, dia tak ada soul pun. Kan? Dia jadi doktor sebab masa SPM dia ada A berderet. Kan? Dan dia tak ada cita-cita pun. So dia rasa macam berderet ni memang layak buat medik. Dia buat medik. So orang-orang inilah yang kadang-kadang soulnya lambat nak sampai. Lambat nak sampai berbanding dengan orang yang daripada umur 9 tahun yang dah bayangkan dirinya sebagai doktor perubatan. Dan dia berusaha ke arah itu. Kalau kita tengok anak-anak zaman sekarang ni, cuba tanya umur 16 tahun, apa cita-cita bila dah besar nanti? No idea. Dia tak tahu dia nak adopt tu jadi apa. Dia tak tahu sebab dia tahu dia belajar dan perlu dapatkan A banyak supaya mudah untuk memilih bidang apa. Ada yang begitu. Jadi nak buat benda ni dia kena ada soul. Dan ada orang duk mengungkit, bukanlah mengungkit. Dia mengatakan bahawa teruk kita orang ni sebab latihan houseman ni adalah 2 tahun. 2 tahun berbandingan dulu-dulu setahun sahaja. For your information, saya adalah doktor yang setahun saja. Saya rasa jealous dengan you yang dapat buat housemanship selama 2 tahun. Sebab selama 1 tahun tu hanya dapat 3 posting major je. Which is tak ada ilmu yang lengkap untuk menjadi doktor yang selamat. Saya tidak dapat training untuk pediatric posting ataupun ortopedik saya tak dapat. Padahal benda tu 2 bidang tu penting. Tapi saya minta lah buat tambahan untuk walaupun pada ketika itu dah dapat medical officer, tapi saya minta untuk buat posting macam houseman juga sebab nak dapatkan ilmu tersebut. Sebenarnya posting you ni selama 2 tahun adalah bagus supaya you dapat ilmu yang lengkap. Dapat package ilmu yang lengkap supaya boleh jadi doktor yang selamat. Sebab ada orang dia rasa terbeban sebab dia tak ada kurang soul untuk menjalani proses ini. Dan dalam penjagaan pesakit pesakit ni macam-macam kan. Jadi kena bersabar banyak-banyak. Satu lagi lah job demand. Sebab ramai orang komplain pasal tagging, on call, kerja lama, 24 jam lebih, 24 jam, 48 jam pun kerja. Itu adalah job demand. Dan memang ada pihak-pihak tertentu, pihak atasan tertentu dah melihat dah isu ini. Tetapi nak ambil masa lah untuk jadikan yang cantik lah. Kita dah ada blok-blok shift tertentu. Tapi lah keberkesanan itu adalah bergantung kepada kecukupan staf di lapangan. Dan kadang-kadang doktor yang baru ni, sebab namanya pun doktor latihan siswaza kan. Kalau dulu-dulu dia main dengan mannequin, so dia rasa terror dah dengan mannequin tersebut kan. Jadi dia tak kisah pun. Tapi bila di lapangan dia tak boleh nak buat venipuncture dengan betul, tak boleh nak insert IV lines, perform CPR pun tak berapa perfect. Benda ni lah sepatutnya dia kena grasp the skill semasa medical school. Tetapi semasa medical school mungkin ada halangan-halangan tertentu. So dia tak boleh dapat. Jadi this is the time dia kena buat benda tu Dan kena buat pada asalnya kalau rasa tak confident, dia kenalah di bawah supervision Bukan panggil houseman yang sama-sama level skill yang sama ni. Saya pergi ambil darah untuk 1 orang. 3 houseman ni duduk menghadap ni. Lepas tu tak dapat ambil darah.
Dia duduk picit macam tu, tekan macam tu kan. Yang menyebabkan pesakit pun rasa macam, tak ikut standard ni, ambil darah ni kan. Lepas tu dia ada teori, sepatutnya needle tu masuk kat sini, dia sepatutnya dapat ni, kenapa tak dapat gini. Ni bukan bincang teori dah kan. Sebab dia belajar dengan sesama level. Memanglah tak dapat. Cuba belajar dengan orang yang lebih pandai. Dengan medical officer contoh, ataupun houseman yang dah pandai. Kita dah observe dah dia punya teknik dia tu betul. Dan kita yakin dia boleh jadi guru kita. Ni adalah from minions to self-independence. Kalau di medical school, kita bolehlah buat kerja together. So, kadang-kadang ada orang jadi free rider. Dia hanya sumbangkan sikit je, orang lain tu sumbang banyak. Sekarang ni dah jadi self-independence. Jadi itulah fasanya yang kena lalui. Kena ada build self-confidence to manage things individually. Sebab nak tak nak, kadang-kadang you kena buat as simple as decision nak ambil blood pressure ke tak. So, dengan blood pressure begini, kita nak kena inform medical officer ke tak. Contoh, nak manage macam mana sebelum medical officer sampai. So ada orang pada ketika ni dia ada late reality shock. Dia kata, ingatkan jadi doktor ni glamour sebab boleh sangkut stetoskop dekat bahu. Lepas boleh jalan ni doktor. Gitu. Tetapi sebenarnya dia bekerja di environment yang emotionally triggered. Dia terlupa bab tu. Ada student yang dia nampak dah semasa tahun 3 medical school. Jadi dia dah start memilih sama ada dia nak meneruskan kerja sebagai doktor perubatan ataupun tidak. Pada masa tu dia bijak, dia dah boleh tukar profession. So ada kalanya dia perceive, memanglah semua orang bercakap dengan doktor muda ni adalah you are the lowest form of life in a hospital setting. Tu memang. Dan sebenarnya anggap ni sebagai safety net. Jangan anggap macam dia merendahkan you. Ni adalah safety net bahawa jaga doktor ini namanya pun Dr. Latihan Siswaza ataupun houseman. So mereka ini memanglah yang paling kena berjaga-jaga dan perlu dijagai oleh semua orang. Supaya mereka jadi better. Sebab inilah perkataan the lowest form of life yang kena dihadam supaya setiap hari kita berazam kita boleh jadi lebih baik. Kes seterusnya adalah ada overloaded emotion. Inilah sebab kita pun tak tahu kita buat ni elok ke tak, kita menyakitkan patient ke tak. So, kena baca. Dan kita tahu bahawa Dr. Latihan Siswaza ini tidak mempunyai masa untuk membaca pun. Memang tak ada masa untuk membaca pun. Sebab tu kadang-kadang kita pun tak tahu kita buat ni betul ke tidak. Tapi sebab itulah kena always minta pertolongan daripada orang yang kita pandang sebagai orang yang lebih tahu. Dan kadang-kadang doktor muda ini sebagai stress liver punching bag. Dan juga mereka ni kurang aware bahawa equipment kat sini, di sini tempatnya, di sini. Sebab kadang-kadang dia rasa tak perlu tahu. Sedangkan setiap department itu berbeza. Berbeza tempat, berbeza tahu glove-nya kat mana. Jadi kena ambil cakna. Ini adalah kenapa dan tough training tadi tu dengan generasi doktor muda ni macam clash sedikit. Sebab doktor muda ni kita perhatikan bahawa dia ada konsep always me first. Ataupun ada the right first tanpa ada keseimbangan tanggungjawab. Ni adalah input daripada yang memerhati situasi ini secara langsung. Me first. So ada satu senario di mana doktor medical officer, senior officer datang buat walk round. Doktor muda ni hilang. Hilang dia bukan sekejap 5 minit hilang tau. Dia hilang lama. Sampai walk round tu habis. Lepas tu bila dia tanya, you ke mana? Hilang. Sebab ambil tahulah kan you ke mana hilang. Oh, saya ambil food daripada GrabFood. Kita pun fikir takkan lama sangat gitu. Dia rasa macam tak bersalah. Rasa tak bersalah. Sedangkan bila doktor datang, medical officer ni datang, itu adalah cikgu kita. Yang kita sebenarnya kena belajar daripada beliau. Kena belajar. Sebab kadang-kadang ada satu benda yang kita tahu satu perkara kecil pun itu adalah pelajaran. Jadi jangan memulaukan medical officer tu datang walk round just because of you tak suka dengan cara dia yang tak beradab tegur you tu. Tapi you menidakkan kebolehan dia untuk mengajar you. Dia tu jadi kerugian yang besar lah. So ada juga yang konsep misfit to the job sebab dia tak boleh fokus, sebab hidup dia adalah dengan gadget kan. Dia tak boleh nak berkomunikasi dengan orang lain sebab dia dah biasa berkomunikasi dalam WhatsApp ni, jadi communication skill tu kurang. Dan dia tak reti bercakap. Kalau bercakap kan saat lagi dia macam baca skrip. Tu pun antara perkara yang perlu diperbaiki.
Dan dia tak sudi untuk belajar pada cikgu yang sekelilingnya. Cikgu ni bukan setakat pakar. Dia medical officer yang lebih senior daripada you juga dia panggil cikgu. Even pesakit kita yang kita sedang rawat ni pun cikgu kita. Sebenarnya. Sebab secara tidak langsung, sesiapa sahaja yang mengajar you sesimpel huruf alif, itu adalah cikgu you. Sebab kebanyakan pada mereka ni rasa macam, aku rasa dah pandai lah. AI dah belajar dah, AI ajar dah dengan cara begini. Yelah, AI itu satu. Tapi tidak sama dengan the real life yang kita pegang, kita sentuh, kita buat. Ada certain angle yang menyebabkan the tube boleh masuk. Kita tahu bahawa ada do and don'ts dia. Yang tu adalah hands on. You tak boleh belajar melalui AI. AI tidak ada sentiasa bersama dengan kamu. Ni terutama pesanan untuk doktor muda. You kena ingat ni. Dan selalunya bila doktor muda ni dia campakkan ke tempat yang chaos, dia tak tahu. Dia tak tahu nak adapt bagaimana. Dan dia bergantung harap dengan AI, dengan social sokmed, dengan emotional transaction. Kalau kita tengok dalam social media ni muntah segala cerita benda dalam rumah tangga, dalam kain pun nak share juga, pening juga. Dan mereka ni adalah tidak endurance. Okey. Bila kalinya doktor muda tu juga adalah pembuli. Inilah dia. Teguran yang sah dilabelkan sebagai buli untuk elakkan tanggungjawab atau tidak selari dengan kehendak. Ataupun dia rasa arahan tu menyusahkan. Itu adalah bully. So you bully, you punya medical officer. Senior strict dipersembahkan sebagai toksik kepada pihak pengurusan. Tak baik. Sebab dia strict, mungkinlah dia nak jadikan you doktor yang selamat. Tapi you persembahkan sebagai toksik. Arahan tidak diikut, dokumentasi dibiarkan. Ni banyak lagi ni. Ada yang kita gunakan social media, pulaukan spesifik medical officer ni. Itu pun bully. So, doktor muda berhati-hati, you kadang-kadang pun jadi pembuli. Okey. So, ada mereka mengatakan bahawa bully ni mungkin kita kata untuk improve performance. Untuk improve performance. Benarkah? So, contoh begini. Ni, bila kita tengok senario ni, dah time 5 petang, semua orang macam nak main yang hidup dah. Lepas tu, dia sebut macam ni, bagus. Aku memang nak korang benci aku. Ni ada doktor yang beginilah. Sebab dia fikirkan dia nak orang ni boleh menyelamatkan nyawa. Sebab dia nak orang doktor di bawah jagatnya adalah doktor yang teliti menyelamatkan nyawa. Tapi adakah ini semua orang boleh terima? Tak lah kan juga. So bila kita tengok tu, adakah niat untuk menjadikan seorang doktor tu selamat ataupun tidak? Adakah niat, betulkah caranya untuk mengajar doktor muda tersebut? So soalannya, adakah niat menghalalkan cara? So, contoh kita ambil paling simple lah, aggression. Sebab saya pun selalu buat benda ni, expression of anger. Consider bully ke tidak? Yes, if intentionally adalah untuk degrade, humiliate ataupun hurt a person. Hurt ni satu benda yang agak subjektif. Sebab ada orang yang boleh hati dia batu, kau nak marah-marah lah, masuk tengah kiri, keluar tengah kiri juga, dia tak kisah pun. Dan dia repetition. Repetition maksudnya setiap berlaku. Pantang jumpa kena marah. Asal kena marah, jumpa. Tu bully lah. Dan juga ada power imbalance. Okay. So, ini adalah contoh keadaan ataupun senario tentang tidak dikatakan bully. Kalaulah ada constructive feedback yang kalau you tak buat begini, maka denda you begini dan begini. Maksudnya benda tu telah diperjelaskan awal-awal. Jadi, jangan anggap benda tu bully. Itu antaranya yang boleh tuan-tuan boleh baca ni. Even kalau evaluating work performance according to standard, dia mesti ada standard. Jadi doktor senior kena pastikan bahawa elemen yang you nilai itu berdasarkan standard apa kan. Standard practice-nya yang bagaimana, kena mengikut garis panduan yang mana contoh. So dia tak boleh buat tu, dia tak mematuhi standard sebagai seorang doktor yang sepatutnya dia melakukan apa dan juga jeopardize the standard of care of the patient. So bila benda tu berlaku, kita tak boleh kata doktor muda, you tak boleh katakan ini adalah bully. So jangan cepat sangat nak pergi hantar dekat CISPA. So kena consider dulu sebelum hantar kat CISPA tu, you kena consider dulu. Sebab kita ni tak ramai. Semenanjung Malaysia ni tak besar pun. Jadi kadang-kadang kita perlukan yang doktor yang pernah jadi kawan-kawan kita ni, yang pernah jadi cikgu kita ni, yang kita pernah menuntut ilmunya tu. Doktor-doktor ni lah yang sebenarnya akan menjaga kita kalau kita sakit. So, kawan-kawan kita ni lah, doktor-doktor ni lah yang akan menjaga mak ayah kita kalau kita sakit. So, doktor-doktor ni lah yang akan menjaga anak-anak kita kalau mereka sakit. So, takkan Mak Saleh kata don't shit at your workplace. These are the thing lah. So, kena ada caranya untuk kita salurkan ketidakpuasan hati untuk jadi lebih baik. So,
masuk dalam social media ataupun sispa itu adalah antara perkara yang perlu diperhalusi dahulu sebab implikasi dia sangat besar sebab dia boleh menyebabkan image seseorang itu jatuh dan bila image itu jatuh itu adalah bully. So saya rasa setakat ini saja. So boleh bertanyakan soalan. Saya nak akhiri saya punya kupasan pada hari ini adalah dengan pantun ini. Merdu sungguh suara si merak, melangkah megah di pohon merah. Cegah buli sebelum marak, buli adalah kesalahan jenayah. Kain songket hiasan di dada, duduk di anjung bermain guli. Kesihan sungguh doktor muda, jiwa merana terasa dibuli. Burung pipit resah gelisah, terbang tinggi si burung helang. Fahami teguran klinikal yang sah, sentiasa belajar agar cemerlang. Terima kasih. Saya harap kita belajar sesuatu pada hari ini. Are you okay? Ya ke, kenapa macam tak okay macam ni? Ada apa-apa nak share dengan saya? Dulu saya ingat lepas iklan hipoketik, kita semua adalah satu keluarga. Rupanya saya cuma hamba abdi berbayar. Selepas lebih 12 jam shift, kaki saya macam dah tak sejak bumi. Tapi bila saya lambat sikit, saya ditengking macam binatang depan pesakit. Mereka tak nampak doktor, mereka nampak kuli yang boleh dicaci sesuka hati. Bila badan saya akhirnya mengalah, bila saya hampir mati di waktu, empo tak peduli, nak MC pun tak boleh. Waktu cukup orang, mereka kata nyawa pesakit penting, tapi nyawa saya tak ada nilai. Tapi sabar, apa yang jadi ni? Apa yang dia buat ni? Puan, saya rasa sangat tak adil. Saya rasa ditekan daripada atas. Orang bawah khianati saya. Saya cuma suruh dia buat kerja dia sahaja. Tetapi ini Parlimen terus balik. Saya yang cover active plan dia. Ini tak adil, Puan. Macam mana? Kalau kata saya tak cover, siapa yang nak menjaga pesakit semua? Kemudian minggu depan sispa sampai tak meja saya. Susah-susahkan orang. Saya rasa sistem ni memang dia dengan orang yang salah. Tak apalah. Nanti kita siasat bersama. Jadi kita nak atasi masalah ini, ya. Kami serahkan jiwa dan raga kami kepada pesakit. Tapi siapa yang akan bantu kami? Saksikan Webina Umum Memasyarakatkan Kesihatan Rakyat bertajuk Doktor Muda Dibuli, Reality versus Rhetoric Pada 12 Jun 2026, jam 2.45 petang di Facebook Live Fakulti Perubatan. Jangan lepaskan peluang menyertai kuis interaktif kerana Hadiah wang tunai e-wallet menanti anda. jumpa anda di sana. Are you okay? Ya ke, kenapa macam tak okay macam ni? Ada apa-apa nak share dengan saya? Dulu saya ingat lepas iklan hipoketik, kita semua adalah satu keluarga. Rupanya saya cuma hamba abdi berbayar. Selepas lebih 12 jam shift, kaki saya macam dah tak sejak bumi. Tapi bila saya lambat sikit, saya ditengking macam binatang depan pesakit. Mereka tak nampak doktor, mereka nampak kuli yang boleh dicaci sesuka hati. Bila badan saya akhirnya mengalah, bila saya hampir mati di waktu, empo tak peduli, nak MC pun tak boleh. Waktu cukup orang, mereka kata nyawa pesakit penting, tapi nyawa saya tak ada nilai.
Tak kisah apa yang jadi ni, apa yang dia buat ni. Wan, saya rasa sangat tak adil. Saya rasa ditekan daripada atas. Orang bawah khianati saya. Saya cuma suruh dia buat kerja dia sahaja. Tetapi ini pukul 5 terus balik. Saya yang cover active plan dia. Ini tak adil. Wan, macam mana? Kalau kata saya tak cover, siapa yang nak menjaga pesakit semua? Kemudian minggu depan sispa sampai dekat meja saya. Susah-susahkan orang. Saya rasa sistem ni memang yang dengan orang yang salah. Tak apalah. Nanti kita siasat bersama. Jadi kita nak atasi masalah ini kan. Kami serahkan jiwa dan raga kami kepada pesakit. Tapi siapa yang akan bantu kami? Saksikan webinar umum memasyarakatkan kesihatan rakyat bertajuk Doktor Muda Dibuli, Reality versus Rhetoric Pada 12 Jun 2026, jam 2.45 petang di Facebook Live Fakulti Perubatan. Jangan lepaskan peluang menyertai kuis interaktif kerana Hadiah wang tunai wallet menanti anda. jumpa anda di sana. Kembali lagi kepada webinar umum petang ini, siri keempat bagi tahun 2026. Terima kasih Prof atas kupasan sebentar tadi. Saya yakin kupasan tadi untuk 1 jam sangat berat bagi kita. Saya rasa sepatutnya kupasan seperti ini kena buat satu conference, Prof. Ya. Tapi tak apa, saya ada beberapa, kita tengok daripada komen-komen Facebook ini, nampak ramai ramai yang hadir dan ramai yang memberikan beberapa komen juga. Dan saya akan raikan beberapa komen tersebut untuk dapatkan kupasan. Prof, sekejap. Baik, yang komen yang pertama daripada Tuan Pang Hok Pan, iaitu beliau berkata, buli berlaku di mana-mana, keluarga, sekolah, tempat kerja swasta atau kerajaan, tak kira bidang, bangsa dan agama. Ya. Bagi pendapat Prof, macam mana? Ya, saya bersetuju dengan komen tersebut. Memang buli ini boleh dilihat. Senang dilihat di agensi tertentu. Tinggal lagi ada di kalangan kita yang tak sudi untuk report. Dia telan sahaja kejadian buli tersebut. Sebab ada yang kata, saya tak lama kat sini, saya nak survive je, nak cukup syarat je. So tak apalah, buli-buli pun dah. So dia bersabar. Tetapi kena ingat tahap kesabaran ni, limit terhadap buli ni mungkin berbeza. So ada orang dia memang hati dia keras batu yang dia tak kisah pun kan. Sebab dia fikir bahawa dia kena bertahan sebab keluarganya di kalangan keluarga yang tidak berada, dan dia kena survive dalam profession ini sebab inilah yang dia nak, dan dia tak boleh fikir nak buat kerja lain pun. Jadi dia bersabar. Tetapi bersabar sebegini pun tidak bagus juga sebab sepatutnya kita ada ruang dan peluang untuk bagaimana kita nak urusi buli ini. Buli ini tidak boleh disimpan di bawah kapet. Buli ni kita tak boleh nak buat tak tahu, tak boleh. Jadi kena faham bagaimana untuk urusi buli ini, terutama di kalangan kaki tangan kesihatan. Sudah ada garis panduan yang boleh dijadikan cara untuk atasi. Okey. Baik, terima kasih banyak Prof. Komen yang kedua ni daripada Tuan Muhammad Farid bin Alim. Beliau menyatakan mana-mana tempat pun ada buli ni. Bawahan lagi teruk. Tapi saudara KJ tidak buat-buat tak nampak. Macam mana ni Prof? Tu memang saya bersimpati lah. Memang begini sebenarnya. Mungkin cara penyampaian kita tu, cara pemberitahuan kita kepada ketua jabatan itu yang menyebabkan ketua jabatan ni confused. Dia nak komen nak mengadu buli ni kan. Terutama benda yang dia payah nak buktikan benda ni berlaku kan. Ataupun buli tu lebihnya sebenarnya masalah antara korang je. Kan? Masalah antara houseman contohnya. Yang dia fikir kau settle lah sendiri sebab dia mungkin ada banyak perkara lain yang dia kena fikirkan. Beginilah. Kalaulah pengalaman tadi tu valid, this is bully. So bagaimana kita nak persembahkan kepada ketua jabatan untuk dia ambil tindakan. Untuk menjaga kebajikan, kemaslahatan orang lain supaya terlindung.
sebab dia mungkin rasa tak tahan dah nak tengok dah hari-hari kawan dia kena macam ni ataupun dia sendiri kena macam ni, rasa macam tak boleh sabar gini kan. Okey, satu. So you kena buat, kena rekodkan, kena tulis sikit. So apa yang berlaku? Bila kita rekodkan apa yang berlaku tu, apa yang berlaku kena spesifik. Berlakunya di mana? Kalau berlakunya semasa dekat katil pesakit, tulis nombor katil pesakit tersebut kan. Dan kes apa contoh? Pada pukul berapa berlaku? Pada tarikh apa berlaku kan? Dan tunjukkan bagaimana benda tu berlaku. Kena cari saksi yang kejadian tersebut. Saksi ni bukan di kalangan doktor muda sahaja. So mungkin di kalangan doktor perubatan, di kalangan jururawat, di kalangan pesakit juga ataupun waris pesakit juga kita boleh jadikan dia saksi. Contoh cik perasan tak tadi doktor tu buat macam ni. Cik fikir bagaimana? Alah nak, kesian dok. Makcik tengok kau tadi kena marah dengan doktor tu. Tak patut doktor tu buat begitu. Doktor tu sepatutnya begini. Sepatutnya dia mengajar dengan berhikmah. Tapi doktor tu gini. Tak apalah nak, sabar. Tapi sudi tak makcik kalau kan? Contoh, sudi tak makcik untuk jadi saksi? Kalau saya nak menulis, nak kena highlight benda ni kepada itu. Boleh nak, makcik sudi jadi saksi. Okey, rekodkan sebagai dia adalah saksinya kan. Dan juga bila kita tulis apa yang berlaku, letakkan dia kena ada zero emotion. Sebab kebanyakan orang ni bila menulis ni dia masalah sikit sebab dia menulis emotion banyak. Dia kena tulis facts, apa yang berlaku. Dan facts kena jelas A buat apa dan seterusnya menyebabkan apa yang akhirnya boleh menyebabkan impact kepada patient safety dan juga boleh menyebabkan rasa rendah diri, maruah ke, atau menyebabkan rasa tercalar di dada, menyebabkan saya rasa tidak berguna lagi. Tulis begitu kan. So menunjukkan bahawa ada harmful effect yang berlaku di situ. Dan kena tunjuk ada bukan datang sekali. Dia datang berkali-kali. Dia berlaku berkali-kali. Boleh tunjukkan begitu, maka itu adalah rekod yang sah. Seterusnya adalah kita kena kita kena proofkan. Sebab kita tulis kadang-kadang dia tak jadi kan. Kita boleh jadi rekod macam diary lah. Diary tulis apa berlaku hari ni jadi. Jadi bila kita tengok kepada ketua jabatan tu, tengok bukan sekali dia kena. Dia kena banyak kali. Dan memang kadang-kadang ada doktor muda ni memang macam diminta-minta dibuli pun ada. Dia kena berkali-kali. Dia kena berkali-kali. Doktor A cakap begini dekat dia, doktor B cakap begini. Dia kena berkali-kali kan. So yang perlukan ada rekod tu menunjukkan bahawa dia kena selalulah. Ada kalanya macam contoh logbook tak nak design padahal you rasa you dah buat dengan betul, dah ada supervision, dah memang sudah dilihat. Bagai rasa jarang berlaku doktor senior ni berperi kemanusiaan. Dia kalau tak ada sebab macam itulah tentang logbook ini. Katalah ada ceritanya berlaku begitu. So you kena tuliskan jadi macam bukti. So bukti itu adalah bukan melalui WhatsApp. You kena hantar kepada email hospital ke, email ni kepada doktor yang pegang logbook tu. Dr. X, saya telah menghantar logbook saya kerana saya telah menyelesaikan prosedur A, B, C di bawah supervision mana dan saya berjaya melaksanakan dengan apa bendanya, dah berjaya tu. Dan saya telah menyimpan logbook saya, telah meletakkan logbook di atas meja doktor daripada tarikh sekian. Gitu. Dan kita lihat, kalaulah doktor A tadi tu tak menjawab, maka boleh buktilah. Itu adalah bukti bahawa doktor tu sedang membuli you. Ataupun dijawab dengan cara yang tidak berhemah, yang tidak berhikmah, maka itu dah jadi bukti you. Sebab apa-apa pun perlukan bukti. Bukan melalui WhatsApp, you kena buktikan melalui email. Ataupun ada kalau generasi muda ni sebab dia pening nak fikir email bagai sebab walaupun teknologi kat ujung tangan. So dia boleh guna snap gambar. Contoh snap gambar bukti bahawa tu dia boleh hantar email pada gambar ni. Ini saya telah letakkan di sini tu. Kita tengok respon dia bagaimana. Kalau dia respon marah pun, so you kata saya fikir doktor salah faham. Kita balas balik lah kan. Melalui email saya fikir doktor salah faham. Ini saya sebenarnya begini. Sebab kalau sehari logbook tak selesai, mungkin tak boleh pindah posting ke dan sebagainya lah contoh. Ataupun tak boleh dikatakan melengkapkan tempoh latihan kan. So kita nyatakan begitu supaya sudah ada berlakunya kejadian buli di situ. Ingat tadi buli tu ada 3 karakteristik dan dia karakter dia sendiri. Baik, terima kasih banyak Prof. Saya rasa kita ada satu lagi soalan yang terakhir lah yang kita akan raikan, yang mana-mana soalan yang
Yang lain-lain itu mungkin insya-Allah kita bagi pihak kami akan jawab secara bertulis lah nanti Prof. Ya. Tapi yang terakhir ni daripada tuan ataupun puan Tiara Riza, apa pandangan Prof berkaitan perbezaan generasi Gen X, Gen Y yang akan menghadapi segala cabaran, manakala Gen Z ini tidak macam tu. Apakah pendekatan yang boleh dilakukan? Terima kasih Prof. Itulah, ni intergenerational gap ni adalah memang antara isu besar yang di mana-mana pun berlaku kan. Sifu saya kata macam ni, intergenerational gap ni tak payah, kita tak payah susah hati sebab selalunya kan, generasi tua, nak sebut tua ke, generasi dinosaur macam kita ni, kita susah hati tau sebab bila kita lihat bahawa generasi baru ini mempunyai status sama kita. Kita tak boleh samakan kita dengan generasi muda ni. Sebab tu kita memang akan ada sentiasa gap. Sebab saya percaya sifu saya dulu pun dia akan cakap, generasi muda sekarang ni begini-begini. Sebab dia rasa ada gap ni. Sedang kita try to address. Sebenarnya pada generasi muda kata tak ada gap. Okey je. Tapi untuk generasi yang dinosaur tu dah nampak dah. So samalah yang kita pun mengalami masalah yang sama sebab kita dah ada that age kan. Jadi benda ni akan jadi cycle. Nak kena address ke tidak. Sifu saya cakap macam ni. Generasi sesama generasi tu tahulah nak settlekan macam mana. Saya kata macam tu ya Prof. Ya, dia kata. I pun macam tu juga tu. Tapi I rasa akhirnya generasi tu akan settlekan sendiri je. Sebab dia tahu. This is workable, this is not workable. Oh gitu kan. Tetapi untuk teguran. Ada kalanya memang saya faham. Kerja dia busy, doktor, registrar ke medical officer yang di luar sana memang busy dan dia memang menjaga pesakitnya mengikut standard dan dia rasa geram je kalau houseman ni menidakkan standard tersebut, mula merendahkan standard yang sebagaimana yang sepatutnya kan. Sebab kita faham bahawa ada generasi muda ni dia tidak anggap merawat pesakit tu macam rawat mak ayah dia kan. Jadi kita nak samakan gap tu. I train you to be like me. Oh gitu. Train you to be like me. So bila tak boleh tak capai macam tu kita rasa macam berangin je. Soalan saya, boleh tak kita train anak kita sama macam kita? Susah Prof. Nak dengar cakap pun susah tu. Aku tak ajar macam ni dapat pada mana ni macam ni kan. Boleh tak? Tak boleh. Sebab there's always be that kind of generation. Dan most of the time kan kita ni selalu jangan buat begini sebab akan jadi begini. Dia tak faham. Sebab dia tak mengalami the impact tu kan. Sebenarnya biarlah dia buat sendiri, dia berlakulah kesilapan tu dan dia akan belajar. Rather dan kita yang duk bagi guides, okay sepatutnya kena buat begini, maka jadi begini. Sebab kita sayangkan dia kan. Kita sayangkan dia jangan buat silap. Sebab kita pernah buat silap dahulu. So kita sayangkan dia. Tapi dia generasi muda, dia tak faham. Sebab dia tak rasai orang kata the adrenaline rush tu untuk berbuat sesuatu sebagaimana dia nak. Sebab dia akan kata, you ni joy killer. Jadi larang I buat begini. Begitulah juga hospital kan. So, you sepatutnya macam ni. Suka hati I lah nak ambil grab food dekat mana. You nak buat larang sendiri kan kata pandai. Dia memberontak dalam diam kan. Tak tahulah. Payah sebenarnya. Sebagai seorang doktor muda itulah macam anak-anak kita. Doktor muda itulah macam adik-beradik kita kan. So, cara kita untuk atasi, cara kita untuk membetulkan mereka selepas kita fahami dia itu siapa. Dan nak tahu dia tu siapa, kita kena ada ilmu sikit lah kan. So, kita nak tackle, oh dia macam ni, jadi kita kena tackle macam ni. Oh dia macam ni, kena tackle macam ni. Dia, mungkinlah kita ni sudah tiba masanya perlu ada leadership style. Kita nak jaga orang yang perangai dia macam ni. Oh, okay. Kita kena tackle, kita kena nasihat dengan cara begini. Yang orang yang begini, kita tak boleh nasihat cara yang sama. Sebab dia anak kan? Lain anak, lain perangai kan? Dia kena nasihatkan cara begini. Tak tahulah, mungkinlah itulah yang kena fikirkan cara tu tailor kepada siapakah orang yang kita nak betulkan tu. Kita tak boleh ukur satu saiz, kita gunakan satu saiz untuk semua orang. Tak boleh. Kita gunakan satu acuan untuk semua orang. Oh, tak boleh. Sebab setiap orang ada acuan dia. Saya sabar, moga kita diberikan hidayah untuk hadapi kerenah generasi muda ini sebab kita pun pernah muda dahulu. Kita pun pernah muda dahulu, pernah buat kesilapan. Mungkin bila akal tu dah
semakin matang dan dia dah melihat banyak isu-isu kehidupan yang boleh ditangani dengan pelbagai cara dan angle, insya-Allah dia akan jadi manusia yang lebih baik. Sebenarnya kalau sebagai seorang Islam ni kita doa aja, ya Allah, hai, mudah-mudahan generasi muda ni jadilah generasi yang baik. Saya faham ada jurang generasi tersebut, tapi moga-moga mereka diberi hidayah untuk menyelesaikan masalah. Amin. Dan generasi muda ni bukan sahaja jadi yang kita cakap diorang tak berapa kuat, kental dan sebagainya, tapi sebenarnya ada juga di kalangan Gen Z ni sebenarnya lebih kuat daripada kita. Kita tak perasan. Dan diorang ni lebih kreatif dalam untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya. Mungkin daripada segi ketua memang sangat susah. Tapi kalau kita mendengar Gen Z ni punya idea, kadang-kadang bernas. Itu mungkin kita tak perasan jugalah. Betul. Gap tu ada, tapi mungkin kita kena utilize gap. Ya, betul. Baik, itu sahaja untuk soal dan jawab. Saya rasa kita akan pergi terus kepada segmen terakhir, yang mana segmen penonton-penonton ni dah rasa macam tak sabarlah, Prof. Mana segmen ini adalah segmen kuis melalui Blue Card. Hadiah wang tunai dalam bentuk e-wallet. Untuk orang yang pertama ada RM150, kedua RM100 dan ketiga RM50. Jadi peserta-peserta semua perlu ke laman web Blue Card ni dan masukkan game ID 279024 ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kami akan beri masa dalam masa 1 minit untuk para peserta masuk. Dan kemudiannya saya mohon semua peserta-peserta gunakan nama yang sebenar. Ayalah nama sebenar. Hey, rahsia. Dia rahsia. PDA. Kena guna nama sebenar sebenarnya. Sebab nak trace Saya nak trace nanti. Sebab rugi kalau nama samaran sekali menang. Jadi lebih baik guna nama yang sebenar lah, tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik. InsyaAllah boleh teruskan. Baru 2 orang ni. Baru 3 orang. Sila tukar nama yang nama NZ, mohon tukar nama. Ya. Kalau boleh guna nama betul. Nama betul hadapan sahaja pun boleh. Tak perlu bin ataupun binti. Itu nama penuh, nama betul. Ya. Setakat ini baru 21 orang. Okey. NZ, nanti kalau menang nanti hadiah tu bagi saya sebab nama tu nama tipu-tipu tu. Rugi tu. Baik, sebab nanti jika anda jadi seorang pemenang, apa yang anda perlu buat adalah kena screenshot nama anda dan juga akan ada sepertinya lebih kurang macam Kahoot juga. Pada akhir nanti akan ada podium. Nanti kalian kena ambil screenshot tersebut dan emailkan kepada pihak kami. Hadiah-hadiah apa tadi lupa dah. Hadiah Touch and Go e-wallet. Kredit. Kalau saya tak jadi moderator, saya nak masuk kan. Berapa ringgit tadi lupa tu? Yang pertama dah boleh dapat RM150. Oh, RM150 tu. Yang kedua RM100 dan yang ketiga boleh dapat RM50. RM150 tu banyak tu Boleh bawa balik kampung tadi saya cakap. Okey, sudah cukup 1 minit ke? Ada berapa masa lagi? Kita dah tengok ada ramai yang masuk tadi tu. Okey, masih lagi ada yang masuk ni. Alright. Okey, kadang-kadang pastikan anda punya internet juga stabil. Sebab saya nampak ada yang masuk sekejap keluar, masuk sekejap keluar pun ada juga. Sekarang ni dah melebihi 80 orang peserta. InsyaAllah. Okay, maybe dalam 20 saat lagi. Okay, 10, 9, 8, 7. Oh, dah 3, 2, 1. Okay, boleh mula. Okay, jawab betul-betul. Baca elok-elok. Alamak, Prof, kita kena bergerak tepi sikit lah, Prof. Boleh ke? Boleh nampak ke? Okey. Baik.
Okey, baik. Tips dia mesti kena tepat dan cepat. Kalau dia tepat saja tapi lambat, dia akan duduk dekat bawah-bawah ranking. Okey. Oi, ramai betul. 85% betul. Bagus. Okey, soalan seterusnya. Sekarang ini Yao Hui mendahului. Diikuti Encik Fahmi dan juga yang nombor 3 Naan ke Nan? Kita tak pasti tu. Berdasarkan takrifan umum, manakah antara berikut merupakan ciri-ciri utama perbuatan buli di tempat kerja? Nampak laju tu, ramai yang dapat jawab dengan laju. Walaupun jawapannya pun panjang-panjang, tapi boleh tahan laju. Okey, sikit lagi tu. Okey. 92% betul. Alhamdulillah. Oh, masih yang sama. Yao Hui masih nombor 1, diikuti Fahmi dan juga Elvina. Menurut satu kajian Tempatan di Malaysia, siapakah golongan penyerang tertinggi yang dilaporkan melakukan tindakan buli terhadap doktor muda? Siapakah? Doktor pakar ke? MO ke? Tiga, 2, 1. 65% betul. Pegawai perubatan, medical officer ataupun doktor senior. Oh, untuk bahagian tadi tu Encik Bal yang paling pantas, yang paling tepat lah. Dan bila kita tengok dari standing ni, Hani pula mendahului ranking keseluruhan. Antara situasi berikut, yang manakah merupakan contoh bentuk buli lisan ataupun verbal bullying yang nyata di fasiliti kesihatan? Lebih separuh dah jawab. Pantas tuan-tuan dan puan-puan semua. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Majoriti dapat jawab dengan jawapan yang tepat. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Masih sama, Bal. Okey, Yao Hui dah menaik sikit. Tapi untuk overall, Alvina mendahului. Buli bukan sahaja berlaku secara bersemuka tapi juga boleh berlaku secara digital. Manakah antara berikut merupakan contoh buli cyber dalam kalangan kaki tangan hospital? Ini lagi laju ni, ramai yang laju. Lima, 4, 3, 2, 1. 92% jawab jawapan yang betul. Kita tanya, kita lihat tadi Cik Mustaqim yang paling pantas dan paling tepat. Alright. Tapi dia naik. Cik Mustaqim mengambil alih, dapat tempat yang pertama sekarang. Buli bukan lisan selalunya sukar dibuktikan kerana tidak melibatkan kata-kata. Antara berikut, manakah contoh sabotaj pentadbiran yang dikategorikan sebagai buli bukan lisan? Boleh baca betul-betul, panjang dia punya jawapan. Tiga, 2, 1. Wah, masih lagi majoriti dapat jawapan yang betul. Kita lihat siapa yang paling pantas dan paling tepat untuk soalan tadi. Wah, Bal. Bal ni sangat pantas. Tetapi Encik Mustaqim masih mendahului. Good job. Di dalam Dewan Bedah atau ward, perbuatan fizikal atau isyarat tubuh juga boleh menjadi sebahagian daripada perbuatan buli. Manakah antara yang berikut merupakan contoh perbuatannya?
Menghela nafas panjang kerana keletihan setelah tamat melakukan pembedahan yang rumit selama 5 jam. Adakah itu buli? 5, 4, 3, 2, 1. 81% menjawab jawapan yang betul. Baik. Okey, Han ni jawab yang betul dan sangat pantas. Dalam masa 5 saat dia boleh jawab. Han ni mendahului. Telah memotong Encik Mustaqim. Dari kacamata perundangan di Malaysia, seperti Seksyen 507B hingga 507G Kanun Persiasaan, buli, ikutan cyber dan perbuatan mengaibkan secara sengaja kini diklasifikasikan sebagai apa? Ini adalah soalan nombor 8 daripada 10. Tinggal 2 lagi soalan selepas ini. Kita ada 105 orang peserta. Bila masa saja, standing boleh berubah. Baik, 73% dapat jawab dengan jawapan yang betul. Yang paling pantas jawab tadi, masih lagi. Dalam 2.3 saat. Tetapi Mustaqim masih first. Baik. Soalan yang ke-9, seorang ketua atau doktor senior mempunyai hak pengurusan yang sah untuk memantau prestasi kerja doktor muda. Manakah antara tindakan berikut yang tidak dianggap sebagai buli? Yang tidak dianggap sebagai buli. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. 82 orang dapat jawab dengan betul. Ya. Okey, Evina dalam masa 5 saat dapat jawab. Sangat pantas. Encik Mustaqim kembali ke tempat yang pertama. Soalan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan. Mengapakah dakwaan niat saya baik untuk melatih dan memastikan doktor muda ni cekap menyelamatkan nyawa tidak boleh digunakan untuk menghalalkan tindakan buli? Baik. Pantas peserta-peserta ni pernah jawab. Saya nak baca pun lambat. Sebab saya tak masuk. Saya rasa memang saya akan kalah lah. Dia pantas menekan ya. Ya. 3, 2, 1. Baik. Kita lihat. Siapakah pemenangnya? Ya. Yang paling pantas pada soalan ini. Ini final standing. NR. Alamak NR. Siapa tu? Muhammad. Tempat kedua. Dan tempat yang pertama. Encik Mustaqim. IPG KPT. Dengan markah 928. Okey. Baik. Saya mohon untuk ketiga-tiga peserta ini, Mustaqim, Muhammad dan NR. NR ni macam ni tuan. Saya sebab dia pakai short form ni. Apa? Ni susah sikit ni. Yang penting kena ada screenshot dan juga emailkan keputusan anda ini kepada sjj@ukm.edu.my. Nama dan nombor telefon. Nombor telefon tu kena betul-betul sikit sebab nak letak Tashengo e-wallet tu. Kalau tidak email maka halal lah. So baik, tanpa saya rasa kita dah di akhir rancangan, Prof. Ya. Mungkin dalam 1 minit apa penutup mungkin Prof nak beri kepada penonton pada petang ini. Okey, kepada penonton webinar Fakulti Perubatan UKM, mudah-mudahan telah faham buli itu apa dan bersama-samalah kita mencegahnya. Sebab kita kena protect kita, kerana kita je yang boleh protect kita sesama kita. Sekian saja dari kami. Saya Profesor Dr. Rosna binti Ismail. Saya Dr. Amir bin Muhammad Rawi. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Tetapi Prof ada ucapan sikit. Ada pengumuman sikit. Saya nak beritahu kepada penonton semua, jangan lupa untuk scan QR code dan juga link yang kita beri dekat bahagian ruang komen nanti. Ini adalah untuk melayakkan anda untuk dapat e-sijil, manakala untuk warga UKM untuk dapatkan mata apa tadi? Allah. Jam latihan. Jam latihan tersebut.
Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa walaupun tak menang, tak ada masalah, e-sijil masih boleh dapat. Dan saya akhiri, mudah-mudahan saya besar harapan saya agar buli ini dapat berhenti di generasi kita sekarang. Mudah-mudahan generasi alfa dan sebagainya ni dah tak merasa dah buli ni benda yang asing, mungkin jadi sejarah sahaja. InsyaAllah, saya doakan. Jadi dengan itu saya tutup kita punya program pada petang ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Terima kasih.